لا حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم. شؤون الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif sallallahu sirrah. Khatimatun fi bayani maratibi tajalli zat. Ini satu khatimah penutup menyatakan segala martabat tajalli zat. Ketahui olehmu, hai salik, orang yang berjalan menuju ke ma'rifat akan Allah Ta'ala, bahawasanya tajalli zat itu atas 7 martabat. Tajalli pembukaan kepada mengenal ma'rifat Allah Ta'ala secara zauq, wujdan, syuhud wal ayan, dibagikan kepada 7 peringkat. Kemudian daripada tanazulnya daripada hadrat arsari, iaitulah ibarat daripada zat semata-mata, daripada tiada iktibar sifat dan asma. Jadi fokus yang dilakukan oleh pandangan ruhani arif billah. Ada banyak peringkat. Ketiga, dia memfokuskan terus kepada zat. Itu dibangsakan orang dengan putus daripada isyarat. Dan kata arif billah Sayyid Abdullah ibn Ibrahim Ghani qaddasallahu sirrah, di dalam kitab yang tersebut itu, bermula kata wujudullah Ta'ala itu tiada dapatkan akan kunhinya. Tidak ada satu siapa pun yang boleh mendapat akan kunhi zat, iaitulah hakikat. Hatta Nabi yang mursal pun tidak dibukakan akan hakikatul zat Ta'ala. Itu kalau lampau ketinggian martabat Tuhan sehingga kunhi dia tidak dibenar. Dalam hadis Nabi kata tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zati. Berfikirlah kamu tentang kejadian makhluk untuk mengambil dalil kewujudan Allah Ta'ala yang maha dahsyat, kebesaran yang maha agung. Tapi jangan kamu masuk dalam membicarakan kunhi zat. Wala tafakkaru fi zati. Jangan kamu masuk mengharung membahas tentang kunhi, mana hakikatul zat itu tidak dibuka. Kalau dia masuk juga, maka dia boleh 2. Pertama tak dapat, kedua sesat. Ya, jadi sesat terlalu banyak. Akhirnya dia mengaku dia Tuhan macam-macam. Itu satu. Pada akal dan pada hisi. Pada akal dan pada luaran pun tak dapat. Yakni segala panca indera, termana hissi, anggota kita yang luar, yang 5 ni, pendengar, penglihat, dapai, perasa, pengkecap, semua tu tak dapat nak idrak, nak tangkap kunhi zat. Kerana bahawasanya tiada baginya had dan hingga. Dia tidak ada sempadan sebagaimana yang kita boleh hinggakan dengan keadaan sempadan had makhluk. Dia ada had, dia ada hingga, panjang mana, besar mana, jauh mana, dekat mana. Adapun Tuhan tidak. Dia mukhalif, menyalahi segala makna dengan makhluk, zatnya, sifatnya, af'alnya. Maka barang siapa menghendaki mendapatkan akan dia dengan jalan ini, yakni dengan jalan akal dan hisi, saya berusaha ia di dalam jalan yang mustahil. Berusaha dalam jalan yang tidak akan dicapai, benda yang mustahil, tetapi tidak dapat setengah jua pun daripada yang demikian itu, melainkan dengan jalan kasyaf di sana intaha. Jadi yang didapat ialah cara pembukaan
pandangan dalaman. Adapun kunhi zat itu tidak ada siapa yang boleh mana menangkap. Bahkan Nabi yang hebat pun Tuhan tak buka. Itulah hakikat kebesaran, keagungan, kedahsyatan Allah yang maha dahsyat. Ulang bermula pertama-tama daripada segala martabat tanazzul zat, iaitulah martabat ahadiyah namanya. Martabat ahadiyah. Kana Allah wala syai'a ma'. Telah ada Allah Ta'ala dulu asal azli. Wala syai'a ma'ahu, tak ada satu siapa pun menyertai dia. Dia tunggal, ahad. Ya, maka setengah daripada jalan sampai ialah memandang ahadiyah. Aulia-aulia ilah dia karam dalam memandang ketunggalan dia saja, yang lain lenyap. Maka itu dibukakan dengan rasa hati yang dibukakan oleh Allah SWT dengan nur ma'rifat dia. Berjalan benda ni ialah jalan zauq rasa. Seorang ulama besar di Mekah, Sayyid Syekh Syafi'i, dia baca kitab ni dan dia kata, aku urai macam tu je lah, macam ni je. Awak macam ni sekadar tu. Ada pun nak dapat betul, kau rasa lah. Ya. Nak ceritakan buah durian, kita tulis sedap buah durian, 1000 muka surat pun tak sama kan. Dia mesti buka buah tu, sumbat dalam mulut, telan baru dia rasa. Sebab benda bila rasa, dia tak boleh diwakilkan dengan huraian dan tulisan. Ya, kita tulis macam mana pun, benda rasa dia tak akan menjejak tepat. Ya, rasa. Dia mesti makan baru dia rasa. Kita cerita lah berkedut dayu, sedap, sama tak? Sama. Dia makan baru dia rasa. Ya. Man zak wa man lam yazuk lam yadri. Siapa rasa, dia rasa. Siapa tak rasa, dia tak tahu. Ya. Satu tuan guru saya cerita lah kan. Dia ni kaki mikat burung tu, mikat burung. Dia duduk daripada pagi sampai ke petang dalam hutan, tak ada apa-apa. Bawa cerita lain tak ada. Mikat burung cukup sedap. Orang suruh dia berkahwin, dia tak nak. Mikat burung lagi sedap dia. Kali dia berkahwin, kalau aku tahu, kata dulu aku kahwin dia. Baru dia tahu. Maknanya benda tu bukan cerita, benda rasa. Ya, syuur, keperasaan, perasaan, rasa, pembukaan, itu semua hasil dia dengan apa? Riyadhah wal mujahadah. Dia kata buat kerja ke arah tu, maka ada izin dari Allah, dibuka dapat. Kalau dia tak buka tak dapat. Itu dipanggil pembukaan. Mengenal bukan cara dalil, dia mengenal dengan cara mukasyafah dan mu'ayanah. Ya, terus kepada pentajalian. Maka pertama-tama yang dibuka, pertama-tama daripada segala martabat tanazzul zat, ialah martabat ahadiyah. Nama dia tu, namakan martabat ahadiyah. Maka zahir padanya segala sifat dan asma', tetapi binasa keduanya itu dalam zat. Oleh kerana penumpuan dia kepada zat Allah Ta'ala, maka ketika kita lenyap yang lain. Bukan lenyap benda itu, tak, lenyap di pandangan dan keperasaan. Ya, sebab bila penumpuan dia kepada situ, dia akan tidak menumpu pada benda yang lain. Tetapi binasa keduanya itu dalam zat, dan itulah martabat dipanggil kunhu zat, atau panggil kunhi zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tiada di atas martabat itu martabat yang lain, ini paling tinggi. Tapi adalah sekalian martabat yang tersebut itu di bawah martabat ini juga. Martabat yang paling tinggi martabat ahadiyah, makna ketunggalan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang kedua daripada segala martabat tanazzul zat, itulah dipanggil martabat wahdah. Tadi ahadiyah, yang ni istilah dia dipanggil martabat wahdah namanya, iaitu zahir daripadanya segala sifat dan asma'. Tapi dengan apa? Dengan ijmal. Mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala mentajalikan dalam qalbi insan tadi, salik tadi, akan segala sifat dan segala asma' dengan jalan ijmal, yakni perhimpunan.
Iaitulah dipanggil hakikat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panggil hakikat Muhammadiyah, yang iaitu asal daripada segala maujud, ya, dan hayatnya. Segala maujud mana dijadikan daripada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min nuri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah khalaqar ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam min zatihi wa khalaqal alam bi aslihi min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang perhimpunan, iaitulah dipanggil hakikat ya Muhammadiyah atau hakikat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dipanggil martabat wahdah, yang iaitu asal daripada segala yang maujud. Jadi kalbi dia pergi situ. Ini pandangan peringkat-peringkat pandangan arif, ya, terhadap Allah Ta'ala dipandang seperingkat demi seperingkat. Di sini dipandang tadi satu dia saja. Di sini dia mula turun ke bawah, tanazzul. Diturun kepada wahdah, ialah memandang akan ciptaan Allah yang asal. Ya, iaitulah penghimpunan hakikat Muhammadiyah. Itu yang hakikat Nabi kita Muhammad SAW, iaitulah asal dari segala yang maujud, ya, dan hayatnya. Maka adalah Nabi kita Muhammad SAW, itulah dipanggil huwiyah alam. Ya, huwiyah artinya hakikat alam. Huwiyah keadaan, kediaan. Mana huwiyah hakikat sekalian alam, dan asal asya, asal segala sesuatu, min nuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kehendak Allah Ta'ala. Tuhan nak jadikan macam tu lah. Itu kemuliaan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nak jadikan malaikat dari apa? Nur. Jadi daripada nur, kan? Tapi nur hakikat daripada nur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuhan nak jadikan malaikat itu daripada tasbih, boleh? Tak ada. Itu dalam hadis ada. Kita bertasbih subhanallah. Daripada tasbih kita Tuhan jadikan malaikat. Dan malaikat itu mengucap ampun kepada musabbih, orang bertasbih. Dan dalam hadis ada malaikat datang jadikan daripada mak, itulah kitatul mak, iaitu kikisan air min wudu, air wudu jatuh tu datang jadikan mak, malaikat. Kerja dia minta ampun kepada mutawaddi, mana orang minta, orang yang berwudu. Boleh tak ada apa kan? Dia nak jadikan dari apa pun ada di mayu, dia boleh buat apa dia nak. Jadi pada nur, nak jadi pada tanah, nak jadi apa, itu semua hak dia. Jadi pada air benih, ikut pandai, itu hak dia pula. Kita ada siapa boleh halang. Maka awal ciptaan dia Tuhan jadikan nur baginda sallallahu alaihi wasallam. Ni martabat apa dipanggil ni? Wahdah. Ya, nama ni istilah sufi panggil. Bahkan martabat wujud banyak dia orang berpuluh-puluh, ada 40 lebih ada. Yang ni dia bagi 7 ya. Ikut pandangan-pandangan. Walhasil martabat ni sama ya, 7 fokus pada makrifat Tuhan. Nama itulah zahir daripadanya segala sifat dan asma' dengan ijmal, yakni perhimpunan hakikat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itulah asal segala yang maujud dan hayatnya. Maka adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah dipanggil huwiyatul alam, huwiyah al-alam, hakikat sekalian alam, asal dia, dan asal segala asya, segala sesuatu. Kerana apa? Bahawasanya segala asya, segala sesuatu, aminal makhlukat, daripada segala makhluk itu dijadikan daripada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti sabdanya sallallahu alaihi wasallam bagi Sayyidina Jibril radhiyallahu anhu, dengan demikian bunyinya, awwalu ma khalaqallahu nuran nabika ya Jabir. Bukan Jibril, Jabir. Nabi mengatakan ya bagi Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, awwalu ma khalaqallah, awal-awal barang yang telah menjadi oleh Ta'ala ialah akan nur nabika, nur nabimu ya Jabir.
Kemudian fakhalaka fihi al-asya' wa anta min tilkal asya'. Bermula awal-awal, mana bermula-mula, mana awal-awal yang dijadikan Allah Ta'ala, iaitulah cahaya Nabi kita, nur. Hai Jabir, maka dijadikan daripadanya itu akan segala asya', pecahan daripada nur, segala makhluk yang lain. Kemudian maka bersabda pula ia bagi Jabir, sabda Nabi SAW bagi Jabir radhiyallahu anhu, bermula engkau setengah daripada segala asya', engkau setengah daripada segala sesuatu yang termasuk daripada ciptaan, daripada nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak ceritakan kehebatan baginda SAW yang diangkat tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian bermula makna dijadi, makna dijadikan tu, khalaqallah, dijadi tu apa? Dizahirkan. Dan pada hadis yang lain sabda Rasulullah SAW, ana minallah, ana minallah wal mu'minuna minni, aku daripada Allah dan segala mukmin daripada aku. Hakikat dia adalah asal kejadian, ya, asal kejadian ialah daripada Allah Ta'ala menjadikan nur Rasulullah SAW. Kemudian daripada pecahan nur tu dijadikan yang lain. Itu semua kehendak dia, dia penyusunan dia yang tersendiri, yang maha agung. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, innallaha khalaqar ruhan nabi sallallahu alaihi wasallam min zati wa khalaqal alam bi asrihi min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahawasanya Allah Ta'ala telah menjadikan ia akan ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikan daripada zatnya, daripada zat, mana daripada diri dia, bukan percikan ataupun cebisan ambil zat, bukan maksud itu, ya. Mana dijadikan, bila dijadikan mana apa, ya, asalnya tiada. Maka Allah Ta'ala zat yang sentiasa ada, dia tak sama. Allah Ta'ala kunhi, zat dia adalah qadim, yang qadim. Adapun Nabi SAW adalah hadis baharu, dia makhluk, sebab tu dia jadi, ialah pas khalaqan. Maknanya Allah Ta'ala menjadikan. Bila menjadi, dia keluar daripada min haizil adam ila haizil wujud, daripada halaman ketiadaan kepada mawujud, ya. Jangan silapkan dikatakan, oh Nabi ni, mana hakikat Nabi? Nabi lah Tuhan ni, tak sudah. Jadi ajaran ulama sesat jadi, ya. Muhammad itulah Allah, itu habis, ya. Ke depan daripada khalaqa, mana khalaqa jadi. Bila jadi asalnya apa? Tiada. Yang ada asli tunggal dia je. Itu panggil ahad, ya, dia tunggal dalam memiliki wujud yang hakiki. Bahawasanya Allah Ta'ala telah menjadikan ia akan ruh. Sini setengah ulama mengatakan nur dengan ruh sama tu, ya, sebab di sini barat dengan ruh. Ya, khalaqallah ruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijadikan min zati, daripada zatnya. Kemudian wa khalaqal alam bi asri, dan kemudian Allah Ta'ala menjadikan alam sekalian daripada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi maknanya apa? Para arif billah mengambil jalan ini untuk mendekatkan pandangan dia terus kepada Ta'ala, memadamkan pandangan makhluk, itu maksudnya. Ya, pandang terus itu nampak, yang lain tu hapus, fokus ke arah tu. Dan lagi tersebut dalam hadis riwayat daripada Abdul Razak radhiyallahu anhu, dengan sabdanya daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, berdatang sembah Jabir, mana menghadap kepada baginda Rasulullah SAW dengan katanya, ya Rasulullah, khabari akan hamba daripada mula-mula sesuatu yang dijadikan Allah Ta'ala. Sayyidina Jabir tanya, awal-awal kejadian Tuhan apa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dengan katanya, ya Rasulullah, khabarkan, mana khabari akan hamba daripada mula-mula sesuatu dijadikan Allah Ta'ala,
dia yang dahulu daripada tiap-tiap asya', sebelum suatu, mana yang awal. Lalu sabda Rasulullah SAW, ya Jabir, inna allaha khalaqa qabla al-asya'i nura nabika min nurihi. Jabir, bahawasanya Allah Ta'ala telah menjadi ia dahulu daripada segala sesuatu, ya, akan nur nabimu, ia telah dijadi ia daripada zatnya, maknanya daripada terus, tidak ada wasitah yang lain. Maka dipaham daripada yang demikian itu bahawasanya Nabi kita Muhammad SAW daripada nur zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dari kerana yang demikian itu, maka menamakan Allah Ta'ala ia di dalam Al-Quran yang mulia dengan apa? Dengan nurnya, seperti firman yang qad ja'akum minallahi nurun, ya, sesungguhnya telah datang akan kamu dari Allah Ta'ala nur, ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul nur, dia tak ada bayang kan. Dia orang bawa apa, tikar Rasulullah SAW kan, rambut apa semua, yang original tu dia orang suruh tak ada bayang. Ya, dia orang suruh tak ada bayang. Ada hakikat itulah, hakikat Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah nur. Bermula nur itu seperti yang diketahui nama zat Allah Ta'ala, ya, Allahu nurus samawati wal ard. Allah Ta'ala nur, apa makna nur? Bermakna munawwir, mana Ta'ala yang memancarkan cahaya di kepada alam. Mana apa? Dia yang mencipta alam, itu maksud nur itu, mana penciptaan dia. Dia yang menerangkan, mana dia yang mengeluarkan daripada zulmatil adam ila nuril wujud, daripada ketiadaan, kegelapan ketiadaan kepada cahaya keadaan, cahaya kewujudan. Dia Allah Ta'ala yang dikatakan munawwir. Nur bermakna munawwir, bukan nur cahaya macam kita pandang cahaya api bulan. Nur seperti yang diketahui dalam Al-Quran, ya, maka dinamai akan Nabi kita Muhammad SAW dengan nama dia kan, bukan kun hizat sama tak, dia lagi nama dengan nama dia, Masya Allah, ya. Dia nak tunjukkan apa kehebatan Rasulullah SAW, insan yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dinamakan akan Nabi Muhammad SAW kekasih yang tadi dengan dia, dengan apa? Nur, kerana ia tiada lain daripadanya seperti matahari, ya. Sebab dia tiada lain daripadanya pada Ta'ala. Apa maksud dia? Seperti matahari dengan bola tu. Tapi bukan cahaya tu matahari, tapi dia tidak lain daripada matahari. Tu kepening dia cakap. Cahaya matahari itu, adakah matahari? Bukan. Tapi dia tidak lain daripada matahari. Benda pening pula tengok. Apa makna dia tidak lain? Bermakna dia tidak berpisah, ya, makna dia adalah asal daripada kejadian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksudnya. Maka bahawasanya cahaya matahari itu menunjuk atas wujudnya. Cahaya matahari menunjuk atas wujudnya, wujud matahari. Kita duduk dalam rumah kan, mau orang kampung kan, ya, dulu dalam hutan kan, sejuk sedap duduk. Bila naik matahari, kebetulan dia duduk bawah iringan lereng bukit. Bila matahari terbit aja, cahaya dia masuk dalam rumah. Dia tengok aja cahaya, matahari dah terbit. Tu matahari terbit. Yang tunjuk cahaya kan matahari. Matahari sana. Matahari tak nampak. Tapi bila nampak cahaya tu masuk dalam rumah dia, matahari dah terbit. Matahari dah muncul, dah terbit. Mana matahari? Tu cahaya. Dia tunjukkan cahaya. Tapi bukan tu hakikat matahari. Hakikat matahari sana tu bola. Ya. Maknanya tu rangkaian cahaya dengan berbola matahari itu benda yang tidak berpisah, tapi bukan dia hakikat yang sama. Bahawa cahaya matahari itu menunjukkan atas wujudnya atau wujud matahari, tetapi bukan ia dirinya. Ya, bukan ia dirinya, diri matahari kan. Pada iktibar mana suruh, ya, dan tiada lain daripada iktibar makna.
Pada iktibar makna, tidak lain maknanya dia tak terlepas kerana ketiadaan cahaya matahari itu sebab ketiadaan wujud matahari. Kalau tak ada matahari, cahaya itu tak ada lah padam. Maka dengan perkara itu, tiada cahaya itu diri matahari. Ini penting jaga. Tiada cahaya itu diri matahari. Jadi Rasulullah SAW ibarat nur. Sebab insan dinamakan nurullah, cahaya Allah. Bukan dia hakikat diri Tuhan, bukan. Dia menerangi akan kewujudan Tuhan. Sebab tu dia panggil, dalam kitab ada satu kitab syarah Junumiyah dia panggil, dia cerita bab mubtada' wal khabar. Allah Ta'ala dia panggil mubtada', kita semua ni makhluk dia panggil khabar. Mana khabar menceritakan di mubtada'. Tahu mubtada'? Dia kan mubtada' mubtadu ni. Dia kalau ngaji nahwu tu ada mubtada', ada khabar. Mubtada' lahul khabar, mubtada' lahul saddan masaddal khabar, macam-macam nahwu tadi. Zaid qaim. Zaidun. Zaid tu dipanggil mubtada'. Kemudian qaim itu khabar. Jadi qaim dia mencerita apa? Diceritakan, mengkhabarkan dengan qiyam Zaid. Berdiri Zaid. Ya, lepas qaim tu ialah mengkhabarkan berdirinya Zaid. Jadi semua makhluk ni mengkhabarkan kewujudan dia. Ya, segala makhluk ialah menceritakan. Itu dalam lagu sufi tu ada, aku nak ceritamu, gitu kan. Ini cerita mungkin. Mengkhabarkan, menerangkan, menjelaskan kewujudan zat yang bersifat dengan segala kesempurnaan. Ya, itu hakikat sebenarnya Tuhan jadikan kita untuk kita mengenali dia. Dan dipaham daripada sini terkala itu. Jadi faham daripada mana tiada cahaya itu diri matahari. Dan tiada lain daripadanya, tiada lain maknanya tidak berpisah. Sebab itu istilah kita dengan Allah Ta'ala, kita tidak bersatu dan tidak bercerai. Bila tidak bersatu, bercerai pun tidak. Bila tak bercerai, bersatu pun tidak. Oh, pening pada nisbah lain-lain. Dia tidak bercerai kita dengan Tuhan. Nisbah apa? Kita sentiasa dalam sya'an urusan Tuhan, dalam takluk dia. Ya, wujud makhluk semua dalam takluk iradat Tuhan, dalam takluk kudrat dia, dan kewujudan kita sentiasa dalam takluk ilmu dia. Ya, dan dalam takluk basar sama, sentiasa dia melihat dan mendengar apa saja kelakuan makhluk, bahkan dah ada pada azal dah siap. Nisbah tu maknanya kita tak bercerai. Tak ada siapa boleh bercerai daripada kudrat dan iradat Allah tu maksudnya. Adapun bersatu tak boleh, sebab hakikat lain. Kita makhluk dia tu, dia khalik. Kita mungkin dia wajib al-wujud, kita mungkin al-wujud. Maka hakikat yang mughayarah tak sama, mana boleh ittisal, dia tak boleh ittihad. Dan dipaham di sini tatkala adalah ia seperti makna perkara yang akhir ini, iaitu cahaya tiada lain daripadanya, maka menamai Allah Ta'ala akan Nabi besar kita Muhammad SAW ya, dengan hak. Pun ada juga hak, banyak Nabi dinamakan dengan nama Tuhan kan. Tapi bukan hakikat sama ya, nama dia ambil nisbah kemuliaan, kebesaran, keagungan Rasulullah SAW yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Iaitulah ya ayuhan nas qad ja'akumul haq mir rabbikum. Al-haq wa huwa nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-haq datang daripada apa? Mir rabbikum, daripada Tuhan kamu. Artinya hai segala manusia, senya telah datang akan kamu hak, al-haq itu apa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, daripada Tuhanmu. Dan itulah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dipanggil makam wahdah. Dan yang ketiga dipanggil martabat wahidiyah. Ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Namanya iaitu zahir, padanya segala sifat dan asma dengan mentafsirkan. Dulu cara ijmal ya, yang ini ditafsirkan hurai akan barang yang ada ia mujmal pada hadrat wahdah. Pada hadrat wahdah dia mujmal, mana teringkum dalam nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dipecah ke bawah ni wahidiyah, habis pecah semua. Ya, tu. Dengan mentafsirkan akan barang yang ia mujmal secara ringkas pada hadrat wahdah.
Jadi dalam hadrat wahidiyah dimentafsirkan mujmal dan wahdah. Dan pada hadrat wahidiyah ini hasil di mana khitab dengan ini daripada Allah Ta'ala. Kata 7, innahu anallah, innahu bahawasanya akulah Allah. Jadi bermula sebab peroleh khitab. Khitab namanya kata 7, ya, dengan kalam yang qadim pada hadrat wahidiyah kerana diperolehi yang dikhitab dengan dia, iaitulah alam sifat dan asma. Allah. Jadi mana ketiga itu dikitabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, innahu anallah. Sebab tidak ada yang dijadikan. Bermula segala martabat yang 3 yang telah terdahulu sekalian itu qadim, bermula dikendaki dengan tanazul zat, iaitulah terdahulu dan terkemudian itu dengan dibangsakan kepada akal jua, ia dipanggil amrun i'tibari, bukan dengan dibangsakan kepada masa atau zaman. Itu maknanya yang ketiga dipanggil martabat wahidiyah, pentafsiran daripada mujmal daripada hadrat wahdah. Kemudian syahdan, maka nyatalah daripada alam asma dan sifat, nama-nama Allah Ta'ala dan sifat itu, ya, ialah roh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, yang ia dipanggil mujmal, ya, secara ringkas rangkuman pada hadrat wahdah, dan mufassal ditafsirkan satu persatu pada hadrat wahidiyah, ya, penterjemahan satu persatu dalam martabat wahidiyah kepada alam syahadah ni satu-satu jadi, ya. Jadi bila pandang begini apa, tuan? Jelaslah kewujudan kebesaran dia yang mentadbir segala-gala, yang lain hilang, ya. Jadi boleh fokus ke situ, nampak lagi terang kebesaran keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dan kemuliaan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu nak masuk jalan ke Tuhan mesti lalui pintu Rasulullah. Kita boleh masuk sini yang berhad, jangan tak masuk ni. An-Nabi tu babullah. Iaitulah awal daripada segala mumkinat yang dizahirkan. Awal segala makhluk mungkin yang dizahirkan daripada hadrat yang mahabbah, ya, semua itu kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala dijadikan segala makhluk. Dengan firman Allah Ta'ala dan hadis kursi, kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu. Itu kata mahabbah, mana aku kasih, ya, dengan kasih sayang Tuhan dia nakkan an-u'rafah, bahawa aku dikenal, maka fa khalaqtul khalqah liya'rifani, aku jadikan makhluk supaya dia kenal akan daku. Ini besar tuan ni. Ya, apa rahsia sebenarnya tuan suruh kenal? Kenal selesai semua, tuan. Ya. Kalau siapa kenal Tuhan, selesai semua, selamat di dunia akhirat. Sebab yang dimakrifatkan ialah zat yang maha agung, zat yang maha sempurna, zat yang maha segala-galanya. Mana qalbi insan tidak akan tertawan kalau zat yang paling sempurna dikenal. Tertawan nak confirm, dia tengok satu orang cukup cantik, segala yang dia nak ada kali, kan, cukup cantik, akhlak pun cukup baik, kaya raya, semua ada, pemurah punya, oh tak jatuh hati je, kan. Bagus betul, memang jatuh hati. Sebab kalbi insan dia akan terjatuh, akan terikat dengan apa, benda yang paling hebat, paling tersemua. Maka siapa nak lawan Tuhan? Makhluk paling apa, paling hina dia, kan. Kita akas lawan, kan. Segala sifat kesempurnaan hak dia, segala lawan kekurangan hak makhluk. Kenapa hati tak diikat ke sana? Punca tak kenal. Kalau dia kenal siapa Allah, memang hati dia takkan lupa dengan Tuhan. Berindulah ia dengan Tuhannya, ya, bermesralah ia dengan Tuhan. Bila dah berindu, berkasih, asyik dengan Tuhan, dia tinggal tak perintah Tuhan? Takkan tinggal.
Dia buat tak larangan Tuhan, oh dia tak buat. Yang buat pasal orang tengah berkasih, jangan ni, dia marah ni. Itu kasih dengan makhluk ni. Kalau kasih dengan Tuhan macam mana? Itu sebab rahsia disuruh kenal. Kalau kenal dia memang selesai. Dia akan bawa syariat dengan cantik. Dia akan berhidup dengan cantik. Sebab bila dia kenal siapa tu, masalah kenal tak tahu berkenal, dan itu masalah. Dia kenal sama-sama. Macam dia kenal lagi jauh, dan ni macam-macam dia je. Pada kenal depan betul lain. Ya, sebab tak kenal dia berani. Kalau dia kenal ada gerun. Ya, bos besar dan pejabat dia tak kenal, dia budak baru duduk sebelah dia, ingat siapa dia gurau bilang kata itu bos punya jabatan. Oh dia kenal, oh dia terperanjat, baru dia jaga. Dia berubah keadaan bila dia kenal. Itu pengenalan, rahsia pengenalan ni. Sebab rahsia pengenalan tu menandakan apa? Penterjemahan kasih sayang Tuhan. Dia kasih baru dia dikenal. Tu adalah aku perbendaraan, kang kuntu kanzan makhfiyan, yang tersembunyi. Ya, Allah Ta'ala itu ibarat sebagai kanzun makhfiyah, mana gedung yang tersembunyi. Mana apa dalam gedung? Segala benda hebat ada kat dia, semua itu milik dia, segala kesempurnaan itu milik dia. Maka kasih aku akan dikenal orang akan daku. Itu dikata daripada mahabbah dikasih. Fa ahbabtu an u'rifah, aku kasih bahawa aku dikenal. Bila begitu aku kasih bahawa aku dikenal, maka fa khalaqtul khalqa, maka aku jadikan akan makhluk. Coba dia, itulah Nabi kita Muhammad SAW, Nur Rasulullah SAW, awal-awal kejadian, supaya liya'rifani, supaya mengenal ia akan daku. Itu tajuk motif besar manusia ke dunia ialah mengenal akan Tuhan. Kalau dia kenal Tuhan, selamat segala-galanya. Kenal betul lah, ya, dia kenal betul. Bila kenal betul, dia akan rasa dua. Bila kenal betul, dia akan rasa gurun yang cukup kuat, kasih yang cukup kuat. Dua perkara itu, ya, sebab punca daripada kenal. Bila tak kenal, tak cinta. Bila tak kenal, tak takut. Sebab Tuhan tu ada dua tu, pecahan. Segala banyak sifat ulama masukkan dalam dua. Jalal, jamal. Jalal sifat kekerasan dia, jamal sifat kelembutan kasih sayang dia. Dia beri kita rezeki, dia beri kita nikmat sampai tak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dimasuk dalam apa? Jamal. Ya. Jalal kekerasan dia, azamah dia, ya, dan sebagainya. Kekerasan tu masuk jalal. Jadi dua dia ada itu. Sebab bila ditajalikan salah satu, mana insan tu akan kenal dia. Ya. Sebab tu bila sebut aja iza zukirallah wajilat qulubuhum, memang bergetar kan? Sebab dikenal. Sebut je nama dah mesti bergetar ni. Kalbi dia akan digetarkan dengan jalal atau jamal. Maka dia akan terbuka dengan Tuhan. Ya, kalau tak masuk kenal lagi sebut saja, nah tu jauh lagi tu. Sebab dia pusing-pusing, dia kena banyak zikrullah, dia kena banyak. Habis. Kemudian dia kata maka murad dengan dijadikan itu dizahirkan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Alhamdulillah. Subhanakallahumma